Okey, untuk yang baru masuk, hari ini kita nak terus sambung untuk discuss, untuk bincang Jumaah ke-6, soalan kedua. Okey, tadi Putri cakap soalan kedua tu jawapannya 90 kan? Okey, so sekarang kita cuba tengok. Okey, betul tak sama ada jawapan tu 90? Okey, kita baca tengok. So normally kita jumpa soalan macam ni kan, nampak macam panjangnya. Tapi jangan takut. Okey, normally kita akan baca 2 kali. Kali pertama mungkin kamu baca macam ni, kamu tak faham apa yang kamu baca tu. Okey, so kena buat kali kedua. Bila kali kedua, kita kena analisis soalan kita. Dia cakap, dalam satu pertandingan menembak, Sheila memperolehi 20 markah lebih daripada Naufa. Okey, so kat sini memang dia ada maklumat kan. Okey, kat sini dia ada Sheila. Okey, dan dia cakap memperoleh 20 markah lebih daripada. Okey, dia lebih 20 markah daripada Naufa. Okey, so kita ada 2 orang ni. So sekarang dia cakap manakala kali ganda ke-31 itu sama dengan apa? 300. So ingatlah, kat sini dia memang ada bagi hints. Jumlah markah ketiga-tiga peserta. Maksudnya nanti kamu kena tambah semua. Sheila punya markah, Naufa punya markah dan Inara punya markah. Dan mereka mesti sama dengan 300. Okay? So yang diperoleh oleh Sheila. So kita nak tahu Sheila tu markah berapa. Okay, so sekarang kita dah tahu nak tambahkan ketiga-tiga markah mereka. Okay, so kita kena carilah. Okay, so cikgu nak tanya kat sini. Boleh tak kamu tahu Sheila tu? Okay, sebab Sheila tu orang pertama kan? Okay, cikgu nak tanya. Kat sini dia ada beritahu kamu tak Sheila tu markah berapa? Markah Sheila tu berapa? Anda ada tak? Tak. Tak ada kan? Tak ada kan? So kalau tak ada macam mana nak tulis 20 tambah X. 20 tambah X. Kenapa tambah X? Sebab dia lebih daripada Naufal. So jadi, okay, kamu nak buat 20 tambah X kan? Okay, so ini cara kamu it's okay, saya ikut kamu dulu. Nanti kita check tengok betul. Okay, okay, kamu tulis 20 tambah X. Okay, so cikgu nak tanya, X tu apa? X tu Naufal. Okay, betul. Okay, X tu Naufa. Okay, kalau kamu buat macam ni, okay lah, boleh lah. Okay. Naufa. Okay, sama dengan X. Okay, lepas tu, okay, kalau kamu tak buat macam ni kan, okay, sebenarnya kita boleh guna cara yang kedua. Tapi bila kamu buat kan, jawapan kamu tetap sama. Okay, kalau saya tak tahu Sheila tu berapa, saya boleh terus letak Sheila sebagai X. Saya tekan pula. Dua-dua cara pun boleh ya. Kalau cara Putri pun betul. Okay, sebenarnya sama saja. So kalau untuk cikgu kan, okay, saya tengok Sheila sebab saya tak tahu dia berapa. So kalau saya tak tahu, saya terus tulislah Sheila tu maka dia X. Dan dia cakap Sheila memperoleh 2 markah lebih daripada Naufa. Maksudnya Naufa tu dia dapat markah tu kurang daripada Sheila 20 markah. Betul tak? So kalau saya tulis macam ni boleh juga. Nanti kita akan dapat jawapan yang sama. Okey, sebab dia cakap Sheila memperoleh 20 markah lebih daripada Naufa. Kalau dia cakap lebih daripada Naufa, X tu, okey, Naufa tu mesti kurang daripada Sheila 20. Macam ni juga. Okey, kalau untuk Putri, okey, cara dia betul juga. Dia cakap Sheila ni memperoleh 20 markah lebih daripada Naufa. Sebab kamu tak tahu Naufa tu berapa lagi.
So kamu terus tulislah Naufa tu sama dengan X. Okay, maka Sheila tu 20 maka lebih daripada dia. So 20 tambah X. Okay, ini betul. Okay, so sekarang orang yang ketiga, Inara. Okay, kita nak teruskan. Dan dia beritahu kita, manakala Inara tu adalah 2 kali ganda. Nah, masih ingat tak hari itu cikgu dah cakap 2 kali ganda. So 2 darab lah. 2 darab apa? Maka Naufa. Okay, maka Naufa. So kalau Naufa tu terus 2 kali ganda X. So 2 darab X lah. Jawapan dia 2X. Okay. So sekarang kamu dah dapat, okay, dah dapat. Maka untuk Sheila, okay, maka untuk Sheila, maka untuk Naufa, dan maka untuk Inara. Okay, kat sini hints dia cakap, sekiranya jumlah maka ketiga-tiga peserta ialah sama dengan 300. So apa yang saya perlu tulis? Saya kena ambil Sheila 20 tambah X. Okay, tambah dengan X sekali lagi. Lepas tu tambah dengan 2X. Sebab mengapa? Yang ni maka Sheila. Yang ini maka Naufa. Dan yang ini maka Inara. Tiga-tiga bila kita jumlahkan mereka, kita kat sini dia ialah 300. Nampak tak? Sebenarnya apa yang kita buat kat sini, okey, sebenarnya dia tulis dalam bentuk ayat. Dan kita hanya tukarkan bentuk ayat itu dalam matematik, dalam cara matematik. Okey, statement matematik. So bila kita buat, boleh, lepas tu kita boleh settlekan dan cari nilai X. Okey, kita tengok So apa yang kamu boleh dapat? Nampak tak? Kita ada sebutan serupa. Ada 1X, 1X, ada 2X. Bila kita campur semua, kita dapat 4X. Betul tak? Sini ada 4X. Okey, kat depan ada 20. So kat sini 300. Tapi apa yang kita nak tu, kita nak cari nilai Sheila. Betul tak? Okey, so kalau nak cari nilai Sheila, okey, maka untuk Sheila adalah 20 tambah X. Okey, 20 ni ada nilai. Tapi X tu nilai apa? Kamu belum tahu lagi apa nilai X kan? So dengan persamaan ini, boleh tak kamu cari nilai X? Boleh tak? Boleh. Kita dah belajar hari itu kan? Kita kena fixkan, okey, bila kita nak cari X, okey, benda yang tak ada kaitan dengan X tu, okey, maksudnya kat sini 20 dan 4 ni, kita kena pindah ke sebelah kanan. Masih ingat tak hari itu kita belajar? Okey kan? Kita nak hilangkan 20 dan 4 ni, barulah kita boleh dapat di left hand side, di sebelah kiri kita ada X. Jadi kita kena pindahkan nombor-nombor itu. Okey? So kat sini, first saya kena pindah 20 dulu. So kalau saya pindah 20, kat sebelah kiri saya ada 4X. Sebelah kanan ada 300. Lepas tu tadi 20 ni kalau saya nak hilangkan dia, okey, saya kena tolak 20. Kat sebelah kiri tolak 20, sebelah kanan saya kena tolak 20. Okey? So, pendek katanya tambah 20 saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak 20. So kamu akan dapat 280. Tapi 240 ni adalah 80 ni adalah 4X. Soalan yang kita nak tu, apa yang kita tak tahu adalah X. So sekarang saya nak cari nilai X. So macam mana nak cari nilai X? 4X tu maksudnya darab. So bila darab, saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okey? Bahagi. So, kat sini dapat berapa? 28 kalau kamu bahagi 4, kamu akan dapat 7. Betul tak? Ada kosong lagi. So, X tu dapat 70. Okey. Banyak pelajar kalau dia kira dapat, oh X tu 70, dia dah stop kat sini. Betul tak? Tak. Itu bukan kehendak soalan kita kan? Sebab kehendak soalan kita, apa yang dia nak tu, dia nak cari maka Sheila.
Dan at first kamu dah cakap dah. Maka Sheila tu berapa? Sheila tu sama dengan 20 tambah X. Okay? Kalau kamu dapat X tu 70, 70 ini adalah markah Naufa saja. Nah, nampak tak? Naufa sama dengan X. So, jadi bila kamu nak buat tu 20 tambah dengan 70 sama dengan 90. Okay, pandai Putri, jawapan betul. Okay? Kena buat step macam ni. Okay? Bila dalam exam, kamu kena buat step by step, list out everything. Kena analisis dulu. Walaupun kamu tulis kat sini, dalam peperiksaan tu, dia tak ada markah. Memang tak ada markah pun. Okay, kadang-kadang ada lah tengok markah dia berapa. Tapi, kamu kena tulis juga. Barulah kamu boleh nampak. Okay, nampak. Normally markah dia kat sini. First mark kat sini. Okay, so tapi kamu tulis jugalah. Okay, so sama juga tadi kalau kamu guna kaedah macam ni, Sheila tu sama dengan X, Naufa tu X tolak 20. Kamu juga, okay, boleh try cara ini. Okay, kamu juga boleh dapat 90. Okay, kamu boleh dapat 90 juga. Hanya nanti markah Inara tu berbeza sikit lah. Okay, kalau kamu buat cara ini ya, Inara tu markah dia macam mana? 2 kali ganda maka Naufa kan? Naufa itu X tolak 20. So kalau 2 kali ganda, maksudnya 2 darab dengan X tolak 20. Ingat kamu kena letak kurungan. Sebab mengapa? Sebab 2 kali ganda ni bukan terhadap X saja. Dia untuk the whole thing. Maka Naufa X tolak 20. So bila kamu buat, kamu kena buat kembangan lah. 2 darab X dapat 2X. Tolak dengan 2 darab 20 dapat 40. So nanti kamu tambah maka ini, tambah maka ini, tambah maka ini akan sama dengan 30. Dan bila kamu pindah-pindah nanti, kamu terus dapat jawapan 90. Okay, dua-dua cara juga boleh. Okay, depends on kamu macam mana nak form formula kamu saja. Okay, macam mana nak tulis persamaan itu saja. Faham semua? Okay, so ini cara Putri ya. Ini cara Putri. Okey, kalau kamu nak guna cara ni, cari cara kedua, boleh juga. Okey, boleh cuba sendirilah nanti kan. Okey. So ada soalan lagi? Tak ada. Dah siap belum? Okey, Putri dah siap yang lain? Hafiz dah siap belum? Belum okey, Syafinas. Okay, tak apa, cikgu tunggu. So nampak tak matematik dia memang macam ni. Dia memang step by step. Kalau kamu buat step by step, setiap step kamu juga berhati-hati, mesti akhirnya jawapan kamu mesti betul. Okey dah Syafinas. Okey. Yang lain juga okey ya? Okey. Thank you Syafinas. Okey, so sekarang kita masuk, hari ini kita nak masuk 2.2. Okey. Apa yang kita nak belajar dalam 2.2 ni? Ia adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Yang benda ni kan, okey, dia macam 2.1. Masih ingat tak apa yang kita belajar dalam 2.1 tu? Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Tapi di 2.2 ni, dia dah tukar dah. Hanya tukar mana? Dua pemboleh ubah. Okay? Sebenarnya untuk topik ni, kita belum masuk lagi kan? Kena faham dulu. Apa maksud dia? Okay? Dia ada 3 keywords. Satu adalah persamaan. Okay? Ciri yang kedua mestilah dia adalah linear. Dan ketiga tu, dia adalah dua pemboleh ubah. Okay? So, as long as kamu fulfill ciri-ciri ini, dia dipanggil sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Masih ingat tak hari itu cikgu cakap, okay, untuk persamaan, okay, bila saya cakap, okay, dia, satu benda ni, dia adalah persamaan, kita mesti akan nampak apa? Equal sign. Masih ingat tak? Okay, dia mesti ada simbol kesamaan. Okay, mesti ada ni. Kalau saya cakap persamaan itu adalah linear,
Okey, ciri yang kedua, kalau hanya persamaan saja, dia boleh banyak persamaan tau. Dia tak semestinya persamaan linear. Dia boleh persamaan kuadratik, dia. Okey, tapi bila cikgu cakap dia adalah linear, persamaan ini adalah linear, dia mesti boleh ubah dia mesti kuasa satu. Okey, mesti kuasa satu saja. Tak boleh kuasa dua. Kalau kamu nampak saja kuasa dua, kuasa tiga atau kurang daripada kuasa satu, dia bukan linear. So bila kamu nampak saja, okey, unknown ataupun boleh ubah dia adalah kuasa satu, kita panggil, okey, persamaan itu adalah persamaan linear. Okey? Dan di 2.2 apa yang kita nak belajar kat sini, dia ada dua pemboleh ubah. Maksudnya, okey, kita ada dua unknown lah. Okey? Dia ada X, ada Y. Okey, ada Z, ada A macam ni. Okey? As long as persamaan itu dia ada dua persamaan, okey, dia dah fulfill ketiga-tiga ciri-ciri ini. So kita boleh panggil dia sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So tengok explanation, definisi kat sini ya. Dia cakap persamaan yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa setiap, okey, nampak tak? Kuasa setiap pemboleh ubah dia mesti adalah satu. Okey, dia mesti adalah satu. Okey, kita tengok contoh ah. Contohnya macam mana? Okey. Tak, untuk contoh pertama, nampak tak? Dia mesti ada simbol kesamaan. Nah, tengok. Kedua juga ada, ketiga juga ada. So memang dia adalah persamaan. Okey? Dan persamaan ini adalah persamaan linear. Mengapa? Sebab pemboleh ubah kita hanya kuasa satu. Nampak tak? Kuasa satu. N ni juga kuasa satu, M ni kuasa satu, P kuasa satu, Q kuasa satu. So mereka mesti adalah persamaan linear. Tapi persamaan linear ini ada berapa pemboleh ubah? So kita boleh lihat kan. So kat sini ada satu X, ada satu Y. So jadi dia ada dua pemboleh ubah. Sini ada N, ada M. Ada P, ada Q. So kat sini dia memang setiap persamaan kat sini ada dua pemboleh ubah. Dan apa yang berbeza di 2.1 tu kita hanya belajar satu pemboleh ubah saja. Maksudnya cikgu bagi contoh X tambah dengan 7 sama dengan 10. Kalau cikgu tulis macam ni, dia memang persamaan linear juga. Tapi persamaan linear ini hanya ada satu pemboleh ubah saja. Okey ya? Okey? Boleh bezakan ya? Okey, dan kita nak tengok. Okey. Banyak pelajar confused tentang, okey, mungkin dia nampak macam ada ciri-ciri persamaan linear. Okey, dan dia ada dua pemboleh ubah juga. Tapi untuk contoh-contoh ini dia bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Contohnya kat sini. 1 per X tambah dengan 1 per Y mesti sama dengan 6. So 1 per X ni, okey, masih ingat tak hari itu cikgu cakap apa? Sebab ini adalah pecahan. Kalau X tu di bawah, di penyebut dia, okey, kita naik ke atas, bila kita naikkan dia ke atas, dia akan jadi X kuasa negatif 1. Tambah dengan yang ini sama juga, Y kuasa negatif 1 sama dengan 6. Bila kamu nampak saja dia ada kuasa 1, maksudnya dia bukan linear. Okay, so ingatlah, normally kita nampak ada pecahan dan pemboleh ubah kamu wujud di bawah penyebut. Okay, dia di sebelah penyebut tu, dia ada di bawah. So kita dah tahu dah dia mesti bukan linear. Okay, dia bukan linear. Okay ya. So next kita tengok kat sini. MN tambah 3M sama dengan 2. Yang ini juga bukan linear. Mengapa? Walaupun kamu nampak kat sini M kuasa 1, N kuasa 1, yang ini juga M kuasa 1. Tapi bila kita ada dua benda yang kuasa 1, okay, kuasa 1 dalam bahasa Inggeris kat situ, normally kita boleh cakap M ni dia order 1. Okay, dia power to 1. Atau kita boleh cakap dia punya order adalah order 1. Kalau saya darab dengan satu benda yang order dia juga order 1, kedua-dua benda ini, MN ini, dia akan jadi order 2. Sama juga dengan bila kamu ambil X tu, kamu darab dengan X, kamu akan dapat, walaupun X tu kuasa 1, X kat sini juga kuasa 1, tapi kamu akan dapat X kuasa 2. Okay? Kalau
Kuasa 2 saja dia dah bukan persamaan linear. Ingat dia dah bukan persamaan linear. Walaupun kat sini M kuasa 1, N kuasa 1, kamu tetap akan dapat MN. Kan? Tapi ini sebenarnya kita bila dalam kita nak kira order dia dah jadi order 2 dah. Okay? So, ini bukan linear. Okay. Kamu hanya kena bezakan dua benda saja. Okay? Kalau kamu dah tahu apa itu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, kalau kamu nampak ada pecahan, okay? Kalau kamu nampak pecahan dan pemboleh ubah kamu wujud di sebelah bawah penyebut dia dah kira dia bukan linear. Okay? Dan kalau kamu nampak M darab N, okay, macam ni, ada dua-dua pemboleh ubah mereka darab satu antara satu sama lain, dia dah bukan linear. Ingat, okay? Ingat contoh ini. So, kalau okay, kita tengok. Jom mahir ketujuh. Okay, kita bincang sama-sama. Okay, sekarang cikgu nak kamu semua bagi cikgu jawapan. Nak letak betul atau salah. Okay, so kat sini dia tak cakap salah sebab kita nak, cikgu nak tanya kan. Okay, kamu boleh cakap betul atau salah. Tapi kita tak mau tik kat sini lah sebab soalan dia cakap tandakan tik ini pada tanda betul lah. Okay, pada semua persamaan linear dengan dua pemboleh ubah di bawah. Okay, cikgu nak tanya untuk soalan A. 3M tolak N sama dengan 5. Betul atau salah? Betul. Betul. Okay, mengapa betul? Sebab dia ada dua pemboleh ubah. Satu kuasa 1. Okay, dua-dua juga kuasa 1 dan kita nampak dia ada simbol kesamaan. Okay, dan dia kuasa 1. So memang ini fulfill 3 ciri-ciri yang kita nak. Persamaan, linear dan dia ada dua pemboleh ubah. Okay, untuk soalan B, nak tik tak? Ya. Kena tik juga? Tak. Tengok Ya, bye-bye. kuasa 2. Ya, ada kuasa 2. So jadi kita tak perlu tik. Ini memang bukan, walaupun dia ada X, ada Y, dia ada dua pemboleh ubah. Tapi once kamu nampak saja kuasa 2, dia dah bukan linear. Dia bukan linear untuk yang ni. Okey, untuk yang C ni, nak tik atau tak nak tik? Tik. Tik, ya betul. Okey, kena tanda betul. Sebab kuasa 1, ada dua pemboleh ubah, ada persamaan. Okey, untuk yang D, nak tik atau tak nak tik? Tik. Tik juga. Okey, betul. Sebab mengapa? Walaupun kamu nampak darab kan, tapi kat depan ni 4. So, bila kamu darab masuk, kamu akan dapat 4P darab dengan kembangkan kan? 12 sama dengan Q. So, yang ni memang persamaan linear. Okey, untuk yang E, kita nak tik atau tak nak tik? Tak. Tak perlu tik. Okey, mengapa? Jangan, sebab kita kat sini dia ada berapa pemboleh ubah? 2. 1. Satu je. Okey. Mengapa? Sebab yang ni F juga. So kalau kamu nak settlekan kan, yang 3F ni kamu pindah ke sebelah kiri, kamu akan dapat apa? 12F tolak dengan 3F kan? So kat sebelah kanan tu memang ada negatif 8. So tambah 1, pindah ke sebelah kanan jadi tolak 1. So kita akan dapat sini 9F, sini negatif 9. So jawapan kita F tu sama dengan negatif 1. So dengan ini kita dah tahu sebenarnya dia hanya ada satu pemboleh ubah saja. Walaupun dia juga adalah persamaan linear. Tapi persamaan linear ini ada persamaan linear dengan satu pemboleh ubah. So kat sini tak perlu tik. Okey, untuk yang F, perlu tik tak? Tik. Kena tik ya. Okey. Ada yang tak sokong tak? Atau semua juga sokong jawapan ini kena tik? Cakap perlahan-lahan siapa yang nak beri jawapan tadi? Tik. Tik ya. Okey, semua juga Suhada juga bagi jawapan yang nak tik ya. Okey, cikgu nak tanya. Okey, cikgu nak tanya kat sini. Kalau kita tengok macam ni kan, memang dia persamaan. Okey? Dan kamu tengok lihat saja P tu kuasa 1, Q tu kuasa 1. Macam tak salah kan, betul tak? So kamu nak, okey, kamu decide nak tik. Tapi cikgu tanya, kat sini kurungan tu maksud apa? Kembangkan.
kembangkan. Bila kembangkan kita kena darab, betul tak? So Betul. bila darab masih ingat tak? Depan ke depan, depan ke belakang. Lepas tu belakang ke depan, belakang ke belakang. So bila kamu just buat macam ni saja, kamu fikir tengok sama ada dia linear atau tak linear. P darab Q kamu dapat PQ. Betul tak? So P darab negatif 5, kamu dapat negatif 5P. Okay? Negatif 5P. Lepas tu 2 darab Q kamu dapat 2Q. Lepas tu 2 darab negatif 5 kamu dapat negatif 10. Sama dengan 4. Okey, bila kamu kembangkan, di sebelah kanan ada lagi sama dengan 4. Saya tulis. Okey, so sekarang cikgu nak tanya. Untuk yang ini, perlu tik atau tak perlu tik? Tak. Mengapa tak? Ada 2Q. Bukan sebab ada 2Q. Nampak tak PQ kat sini? Yang ni dah kira order berapa dah? Dia macam case tadi kan, M darab N, betul tak? Cikgu cakap kalau N darab M, walaupun P tu kuasa 1, Q tu kuasa 1, tapi bila kita darabkan mereka, dia akan jadi order 2. Dia sama juga dengan X darab X. Walaupun kita tak tulis kat sini 2, tapi sebenarnya dia adalah order 2. Okay? So, bila kita tahu macam ni, okay, dia bukan linear. Yang ni saja dia bukan sebab, okay, sebab yang inilah, PQ ni lah. Dia bukan linear. Okay ya, so tak perlu tik kat sini. Okay, untuk yang G ni, perlu tik atau tak perlu tik? Tak. Tak, mengapa? Sebab Y tu. Ya, sebab Y tu di sebelah penyebut. Okay, untuk H perlu tik tak? Ya. Ya, perlu. Okay, sebab K tu kuasa 1, dia di sebelah atas. X tu juga kuasa 1, memang ini betul. Untuk yang I ni, Tak. tak, sebab P penyebut. P di P dekat bawah. bawah. Ya, betul. P di bawah. Okay, so tak perlulah. Okay, J juga P di bawah. Betul tak? Tak perlu dah. So kita ada 4 tik kat sini saja sebenarnya. Faham semua? Okay ya, tak ada masalah. Okay, so kalau okay, kita teruskan. Okay, next. Kita tengok 2.2.1 kat sini. Dia cakap, menulis persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi pernyataan yang diberi. Dan yang ini adalah sama dengan apa yang kita belajar hari itu saja. Okey, hari itu hanya satu pemboleh ubah. Tapi untuk hari ini, kita ada dua pemboleh ubah. Maksudnya, kita ada dua benda yang kita tak tahu tau. Okey, so contohnya kita tengok kat sini. Kita hanya nak tukarkan situasi sebenar atau pernyataan yang dia beri itu, kita nak tukar dalam bentuk matematik. Itu je. Okey, contohnya untuk A. Dia cakap jumlah berat sebuah televisyen dan sebuah radio ialah, masih ingat tak cikgu cakap ialah sama dengan 25 kg. Okey, so maksudnya satu televisyen, satu radio. Okey, cikgu nak tanya, kamu tahu tak berat televisyen tu berapa? Tak. Tak tahu kan? Radio dia pun tak sebut berapa kan berat dia. Betul tak? Jadi, kalau untuk benda yang kita tak tahu, okey, itu adalah pemboleh ubah kita. Kalau kita tahu tu pemboleh ubah, kamu boleh letak je lah X ke, Y ke, A ke, B ke. Okey, apa-apa unknown, apa-apa pun boleh. Tapi kamu kena sebut kat sini. Berat bagi sebuah televisyen adalah X kg. Sebab kamu tak tahu, so saya letaklah pemboleh ubah. Untuk sebuah radio tu, Y kg. Okey, jumlah berat adalah 25. Jadi, okey, apa persamaan yang kita boleh form tu? X tambah Y sama dengan 25. Dan satu benda lagi ya, kamu nampak tak? Kamu perasan tak? Bila kita tulis persamaan, normally kita tak akan tulis unit dia. Sebab kat sini kg kan. Kita tak akan tulis macam ni. X kg tambah dengan Y kg. Sebab mengapa kita tak tulis macam ni? Sebab memang kita dah understood bila kita tulis dalam bentuk persamaan, unit kita mesti sama. Kalau kamu masih tulis lagi kg ni,
nanti kamu nak solve persamaan ini, kamu akan jumpa masalah. Sebab mengapa? Kamu akan rasa banyak pemboleh ubah. KG tu macam pemboleh ubah juga. So jadi normally bila kita tulis persamaan, kita tak tulis unit. Okay? Itu je lah. Tak susah kan? Okay? Nah, so sekarang kita tengok lagi untuk soalan B ni. Dia cakap, Iman mempunyai RM500. Okay? Okay, Iman mempunyai RM500. Dia kemudiannya membelanjakan kesemua wangnya untuk membeli M pisang yang berharga RM30 per kg dan N kg sayur yang berharga RM15 per kg. Tuliskan persamaan yang menghubungkan M dan M. Okay, normally first time saya baca, saya hanya lukis apa yang penting saja. Lepas tu saya akan faham, saya kena cuba faham lah. So maksudnya Iman tu ada RM500 lah. Okay, dia kemudian membelanjakan, maksud apa? Dia dah habiskan duit RM500 ini kan? Betul tak? Membelanjakan ke semua. Maksudnya dia habiskan semua wang dia. Untuk beli apa? MKG punya pisang. Dan pisang itu berharga 1 kg sama dengan RM30. Okay, so ini macam mana nak kira? Kamu tengok So let's say cikgu cakap macam ni. Kalau cikgu cakap, dia sebenarnya macam normal saja tau. Okay, soalan normal saja. Okay, kalau cikgu cakap 1 kg sama dengan RM30. Okay, RM30. Sekarang cikgu nak tanya, kalau 2 kg itu sama dengan berapa ringgit? Macam mana kamu nak buat? Kalau kamu tahu 1 kg, sebab banyak orang dia akan confuse. MKG tu macam mana kira? Dia akan macam confuse. Tapi it's okay. Kita fikir macam ni. Kalau cikgu cakap 1 kg 30 ringgit. Kalau 2 kg tu berapa? Kan kita akan ambil 2 darab dengan 30. Kamu dapat 60. Betul tak? Kalau cikgu cakap 5 kg. Se-kg tu RM30. Kalau 5 kg tu kamu akan dapat berapa? Kan kamu akan ambil, kalau saya cakap 5 kg, saya ambil je lah 5 darab 30. Betul tak? Kita akan darabkan saja kan? Tapi sekarang dia bukan bagi kamu 2 kg, 5 kg macam ni. Dia cakap dia nak cari MKG. Dia cakap dia beli MKG punya pisang. So berapakah harga di MKG? 1 kg RM30. Kalau MKG tu kita kena ambil M darab dengan 30. Betul tak? So kita akan dapat 30 M. So untuk pelajar yang cepat, bila dia baca macam tu saja, dia dah tahu dah MKG pisang yang berharga RM30 per kg tu, maksudnya 1 kg RM30, MKG tu 30 M. So kamu boleh tulis kat sini, jumlah harga pisang 30 M. Sama juga dengan sayur. NKG sayur tu berharga RM15 per kg. So kalau 1 kg RM15, NKG tu N darab 15. So saya dapat 15 N. Okay? So sekarang soalan tu dia nak kamu tuliskan persamaan yang menghubungkan M dan N. So maksudnya sebab kedua-dua bila Iman dia beli MKG punya pisang dan NKG punya sayur, dia dah membelanjakan ke semua duit dia. Maksudnya, kalau saya tambahkan 3M dan 15N ni, dia mesti sama dengan 500. Jadi itulah persamaan yang ada kat sini. Nampak kan semua? Sebenarnya dah tak susah. Okay? So kita teruskan pergi tengok Jom Mahir 8. Okay. Sekarang yang latihan ni, cikgu nak kamu semua cuba sendiri. Okay. Saya nak panggil pelajar bagi saya jawapan untuk yang ini. Okey, bukan saja cikgu yang cakap, tapi saya nak kamu cakap dan beri saya jawapan. Okey, untuk soalan A, apakah yang kamu nak tulis kat sini? Dia cakap, beza panjang sebatang kayu dan sebatang besi ialah 15 cm. So, apa yang kamu nak buat kat sini? Okey, cikgu panggil nama. Siapa nak cuba ni? Okey, Adam.
Adam ada tak Adam? Hello Adam? Adam ada tak Adam? Hello? Adam? Okay, bila cikgu panggil okay, kamu kena jawab, oh line saya slow, suara sekat. Oh, okay. Tak apa Adam, kamu boleh tulis dalam chat box, okay, kalau bila kamu cakap tu sekat-sekat. Okay, macam mana kamu nak tulis untuk yang ni? Apakah jawapan kamu? X tolak Y sama dengan 15. Okay, bagus. Okay, X tolak Y. Okay, saya tulis X tolak Y sama dengan 15. Okay, betul tak? Okay, sebenarnya betul. Okay, tapi cikgu nak tanya, apa itu X, apa itu Y? Boleh tak kita terus tulis saja X tolak Y macam ni? So sama ada X tu besi ke? Atau X tu kayu? So kamu kena terangkan. Okay, kamu kena terangkan dulu. Panjang kayu sama dengan X. Okay, panjang besi sama dengan Y. Bila kamu dapat benda ini, barulah kamu form formula. Sebab kita tak boleh terus tulis X tolak Y macam tu saja. Sebab kita tak tahu X tu apa, Y tu apa. Okay? So kat sini kita tahu dia adalah panjang kayu. Okay? Dia bukan lebar, dia bukan berat. Okay? Kita kena tulis baik-baik lah. Okay, panjang kayu sama dengan X. Panjang besi sama dengan Y. So perbezaan dia X tolak Y, kita dapat 15. Okay? Kita buat macam ni. Okay, untuk soalan B tu macam mana pula? Siapa nak cuba? Okay, ada orang lain nak cuba lagi tak? Samso ada tak Samso? Boleh cuba jawab Samso? Okay, untuk soalan ni dia cakap jumlah harga bagi 3 ekor ayam dan 7 ekor ikan ialah RM48.50. 3 ekor ayam. Sir, nak try? Boleh. Bagus. Okay. Harga ayam sama dengan 3. Okay, bagus. Okay. Harga ayam. Okay, kamu boleh tulislah harga seekor. Okay. Dia bukan 3 ekor, bukan 2 ekor kan? So, kita tulis harga seekor ayam sama dengan 3. 3 kah? 3. Okay, harga wo. Kamu tahu harga ayam kah? Kat sini dia ada cakap kan? Tak. Dia cakap 3 ekor. Dia bukan cakap RM3 kan? Ya, sir. So, apa yang kamu nak tulis kat sini? Kalau kamu tak tahu harga untuk seekor ayam. X. Okay? Bagus. Good try. Okay, percubaan yang bagus. Okay, ini X kan? Okay, lepas tu apa yang kamu nak tulis lagi? Harga seekor ikan Y. Ya, betul. Kita tulis macam ni dulu. Okay, kan? Sebab mengapa? Sebab harga ayam tu kamu tak tahu. Harga ikan tu tak tahu. Kamu hanya tahu kamu beli 3 ekor ayam saja dan 7 ekor ikan saja. So, benda yang kita tak tahu tu kita tulislah unknown. Okay? So, sekarang soalan dia macam mana? Dia beri berapa ekor ayam? Kalau 3. seekor 3. Kalau seekor ayam tu X, 3 ekor ayam tu berapa? Okay, contohnya X kalau kamu tak tahu, kalau saya cakap kalau seekor ayam tu RM1, kalau kamu beri 3 ekor ayam, kamu dapat berapa? 1, kamu kena buat apa? Kamu kena darabkan, betul tak? Okay, sekali lagi kalau cikgu cakap
Kalau kamu gula-gula itu adalah RM1, kamu beli 3 gula-gula, kamu akan dapat berapa? Kamu kena bayar berapa harga dia? 1 darab 3, betul tak? RM3. Kalau saya cakap harga dia adalah RM1, kamu beri 100, kamu kena darab 100, betul tak? Kan? Okay? So sekarang kamu cakap harga seekor ayam adalah RM X. Okay, sekarang cikgu nak tanya. 3 ekor ayam tu berapa? 3x. 3x. Okay, 3x. Okay, 3x. 7 ekor ikan? Tadi siapa yang cuba? Tambah. Tambah. Cari dulu 7 ekor ayam tu berapa? Itik pula. Ikan tu berapa? 7Y. 7 Y. Ha. Lepas tu sebab dia nak cari jumlah kan. Okay. So kita kena tambah. Betul. Okay. Kena tambah. Dan ialah kat sini cikgu dah cakap ialah adalah sama dengan. So lihat macam ni saja kamu dah tahu dah persamaan tu adalah 3x tambah dengan 7y ialah sama dengan RM48.50. Dan cikgu tak tulis RM juga. Sebab mengapa? Sebab dia adalah unit. So normally bila kita tulis dalam persamaan tak perlu tulis unit. Itulah jawapan kita. Okay. Okay, untuk soalan C tu macam mana? Okay ya, semua soalan B. Okay, untuk soalan C macam mana? Dia cakap bilangan pelajar lelaki di College A ialah X orang. Manakala bilangan pelajar perempuan ialah 3Y. Jumlah pelajar di college itu ialah 350 orang. Okay, soalan ni siapa nak cuba? Okay, salah tak apa. Cuba is okay. Okay, sebab kalau ada cuba tu kamu ada belajar sesuatu lah. Sebab kita learn from mistake kan. Okay, kalau salah is okay. Cuba. Siapa nak? Siapa lagi? Daniel? Ya, sir. Boleh cuba tak soalan ni? Boleh. Try tengok apa jawapan kamu. Lelaki di college A sama dengan X. Okay. Pelajar perempuan sama dengan 3Y. Okay. So jawapan kamu? X tambah 3Y sama dengan 350. Ya, betul. X. Bagus Daniel. X tambah 3Y sama dengan 350. Itu je. Habis dah. Dan sekarang saya tak perlu tulis lah harga ke apa ke bilangan pelajar lelaki X ke semua tak perlu tulis berapa. Sebab dia memang dah sebut dalam ayat kita dah. Nampak tak? Okay? Dia dah beri terus. Macam tadi untuk soalan A dan soalan B tu, dia tak wujud pun X dan Y. Dia tak wujud langsung. Tapi kat C ni dia dah beritahu kamu lah bilangan lelaki tu X orang. Bilangan perempuan tu 3Y. So memang kamu terus, kamu lihat saja persamaan, kamu dah tahu ini lelaki, ini perempuan. Macam ni. Okay? So itulah jawapan kamu. Betul Daniel, bagus. Okay, untuk soalan D, siapa nak cuba? Nick ada tak? Nick Aiman. Sir, Nick saya Aiman. B tadi. Okay. Saya dah Apa? B tadi. Oh, boleh try juga kan? Okay, tak apa. Cikgu panggil orang lain Okay. Tapi okay, tadi kamu ada percubaan yang bagus lah Okay, dah faham kan soalan B kan? Yes, sir. Okay. Fazli, ada tak Muhammad Fazli? Okay, dah buka kan? Boleh cuba tak? Boleh. Amir sama dengan P. Oh, suara tak dengar tu. Amir P. Okay? Fatin sama dengan 2Q. Oh, mungkin mic kamu ada sedikit masalah. Saya dengar Q macam ni saja, tapi sangat. Okay, it's okay. Kamu boleh tap tak? Tap dalam chat box. Mungkin mic kamu dia slow sikit. Saya ada dengar kamu cakap tau, tapi sangat slow. Boleh cuba di chat box. Kamu boleh tulis di chat box. Boleh kan?
So kat sini dia cakap Amir mempunyai simpanan sebanyak RM P. Fatih mempunyai simpanan sebanyak 2Q. So jumlah simpanan mereka, oh ni senang juga kan? Ialah. So jawapan kamu? Ya, saya tengok. Amir tu P, Fatin tu 2Q. Okay, so jawapan akhirnya Fazli. Ya, sini dia memang dah bagi kamu. Okay. So apa yang kamu nak tulis? P. Ya, betul. Okay. Dah nampak jawapan kamu. Okay. P tambah 2Q sama dengan 622. Okay. Dan ingat bila kita tulis P kan, kat sini dah huruf kecil, kat sini bila kita tulis juga kena huruf kecil. Jangan tulis huruf besar. Okay. So tak perlu tulis RM lah. Macam ni saja. Okay. Sangat senang kan? Betul tak? Okay. So hopefully kamu semua dah tahu. Lain kali jumpa saja soalan macam dia ayat-ayat tu panjang, jangan takut dulu. Kamu kena try one by one. Okay, kamu kena baca, lepas tu kena analisis soalan dia macam mana. Okay, lepas tu kita dah tengok 2.2.2 ni macam mana. Menentukan satu nilai pemboleh ubah apabila diberi nilai pemboleh ubah yang lain. Okay, macam hari itu, apa yang kita nak buat tu, kita nak cari pemboleh ubah, betul tak? So, normally kalau persamaan kita hanya ada satu pemboleh ubah saja, dia sangat senang. Okay, macam hari itu, kita nak kumpulkan pemboleh ubah di tepi dulu. Kan? Sebab persamaan kita ada hari itu cikgu cakap, kita ada sebelah kiri dan sebelah kanan. So, kalau saya nak cari X, saya nak cari pemboleh ubah tu, saya nak kumpulkan X tu di sebelah kiri kan. So yang tak ada kaitan dengan X tu saya kena pindah ke sebelah kanan. Itu untuk satu pemboleh ubah. Tapi untuk sekarang kita ada dua pemboleh ubah, betul tak? So bila kita ada dua pemboleh ubah, contohnya kat sini dia cakap cari nilai X bagi 2Y tambah X sama dengan 5. Sebab kita ada dua pemboleh ubah. So bila kita ada dua pemboleh ubah, kalau saya nak cari X, saya tak tahu Y itu apa, maksudnya saya tak boleh buat lah. Faham tak? So, bila kita ada dua pemboleh ubah, dia mesti akan beritahu kamu salah satu pemboleh ubah tu nilai dia berapa. So, contohnya kat sini, kalau dia nak cari X, dia mesti akan bagi kamu hints apabila Y itu sama dengan 1. Sebab dia banyak kemungkinan. Bila cikgu cakap X tambah dengan, okay, macam ni. X tambah dengan 7 sama dengan 10. Kalau saya nak cari X tu senang sebab dia satu pemboleh ubah saja. Saya tahu X tu sama dengan 10 tolak 7. Kamu dapat, oh X tu sama dengan 3. Betul tak? Tapi sekarang case dia macam ni. Kalau saya ada dua pemboleh ubah, X tambah Y sama dengan 10. Sekarang saya dah tak boleh kira dah. Kalau cikgu cakap, okay saya nak kamu cari nilai X. Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab saya tak tahu Y itu berapa. Kan? So normally, kalau kita ada dua pemboleh ubah, soalan dia mesti akan bagi kamu salah satu pemboleh ubah tu nilai dia apa. Kalau tak kan, kita ada banyak kemungkinan. Mengapa? Sebab kalau X tu sama dengan 1, Y saya boleh sama dengan 9, dia juga sama dengan 10. Bila X tu sama dengan 2, Y tu sama dengan 8, dia juga sama dengan 10. Maksudnya kita ada banyak kemungkinan, betul tak? Pasangan yang mungkin akan wujud kat sini. Bila X tu nilai apa, Y tu nilai apa, dia akan berbeza. Kan? Dia tak sama dengan hari itulah sebab kita hanya nak cari X saja tu senang. Kamu pindah-pindah macam tu saja. Okay? So untuk bila kita nak cari, dia ada dua pemboleh ubah, dia tak mungkin dua-dua pun tak bagi kamu. Dia mesti beri kamu salah satu nilai dia. Okay, contoh kat sini bila dia cakap Y, apabila Y tu sama dengan 1. So nampak saja Y sama dengan 1 ni, kamu just ganti masuk Y tu sama dengan 1 lah. So kamu tengok sekarang saya nak cari X. So Y sama dengan 1. So bila kamu tulis 2Y, Y tu saya tak nak tulis lah sebab saya dah tahu Y tu sama dengan 1. So saya letak kurungan sebab 2Y tu 2 darab Y. 2 darab 1 lah. Tambah dengan X. Sebab X tu benda yang kita nak cari sama dengan 5.
So lepas tu kita boleh solvekan 2 darab 1 dapat 2 tambah X sama dengan 5. Dan barulah kita boleh cari nilai X. Tambah 2, pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi 5 tolak 2. Dapatlah 3. Faham kan? Okay, so sebenarnya dia tak susah. So kamu boleh tengok contoh dia sama sajalah. Okay, kalau dia nak cari N, tengok cari M. Apabila N itu apa. So maksudnya kalau dia cakap N tu sama dengan 1, kamu masukkan, okay, gantikan N tu dengan 1 lah. Kalau dia nak cari N, dia mesti bagi kamu M tu sama dengan apa. Kamu gantikan 2 ke dalam N. Tak susah, betul tak? Saya rasa kita boleh terus tengok soalan kita. Jom Mahir 7. Okey, kita tengok soalan ni ya. Kita buat sama-sama. Okey, untuk soalan A. Okey, cikgu nak panggil seorang pelajar. Tolong cikgu jawab soalan A ni. Rahman ada tak? Afif Rahman? Afif? Hello Afif? Ada siapa boleh tolong? Aika? Oh, Afif ada. Okey, Afif tulis kat chat box kan. Okey, Afif. Macam mana nak buat ini? Boleh tolong kira tak? Dia cakap, cari nilai Y bagi 3X tambah 2Y sama dengan negatif 4. Apabila X sama dengan 1. So, first step kamu kena buat apa? Gantikan X sama dengan 1 ke dalam persamaan kita. Betul tak? Okey, so macam mana? 3 darab X ni kan. Kita tak mahu tulis X lah, kita ganti 1. Okey, tambah dengan 2Y sama dengan negatif 4. So next kali kita kena settlekan apa yang boleh. 3 darab 1 kita dapat 3 tambah 2Y sama dengan negatif 4. Lepas tu apa yang kita buat tu sama dengan topik yang sebelum tu lah. Sebab saya nak cari Y saja kan. So maksudnya benda yang tak ada kaitan dengan Y saya kena pindah ke sebelah kanan. So first 3 tu saya pindah ke kanan. Saya akan dapat 2Y sama dengan negatif 4 tolak 3. Kan? So akhirnya kamu akan dapat 2Y tu sama dengan tolak 4 tolak 3 tu dapat tolak 7. Negatif 7. Betul tak? Okay. So belum habis lagi ya. Kita nak cari apa? Kita nak cari Y. Maksudnya 2Y ni 2 darab Y. So kalau saya nak cari Y saja, negatif 7 tolak bahagi dengan 2. Okay. So akhirnya jawapan kita macam mana nak tulis? Negatif 7 bahagi 2. Macam mana nak tulis? Boleh buka mic jawab. Kalau boleh buka mic tu buka. Kalau suara tak dengar baru tulis. Okay. Negatif 3 1/2. Okay, negatif 3 dan 1/2. Okay, pandai. Bagus. Itulah jawapan kita. Masih ingat tak macam mana kita nak dapat benda ni? 7/2 tu maksudnya kita ambil 7 bahagi 2. So 3 darab 2 dapat 6. So kita dapat baki 1. Betul tak? So bila kita nak tulis jawapan, okay, memang kita akan dapat full set punya 3. So letak 3 dan apa? Kita ada baki 1. 1 daripada 2. Maksudnya 1 1/2. Jadi kita akan dapat jawapan dia 3 dan 1/2 lah. Baki 1 tu 1 ni daripada 2. So 1/2 lah. Okay. Dan ini memang ada negatif punya. So jawapan kita ada negatif 3 dan 1/2. Itulah jawapan kita. Senang kan? Okay. So boleh tak sekarang saya nak semua orang kira, cikgu tunggu. It's okay. So kalau dah siap, kamu boleh tulis jawapan kamu di di chat box kita. So boleh tak kamu buat soalan B? Terus bagi saya jawapan saja. Tentukan nilai M. Soalan nak kamu cari nilai M. Jika
N tu sama dengan 2. Bagi persamaan N tolak 2N sama dengan 8. Okey, sekarang semua orang kira sama-sama untuk soalan ni. Tengok siapa yang paling cepat dapat jawapan. Okey. Hanya terus tulis jawapan saja. M tu sama dengan apa? 12. Sama dengan 12. M sama dengan 12. Okey. Okay, orang lain dapat tak jawapan? Okey, cikgu tunggu Okey, kena kira sendiri tau. Tak boleh just dengar cikgu cakap saja, kamu salin saja. Kalau macam ni kamu otak kamu tak berfungsi. Kamu hanya tengok, salin, tengok macam robot sajalah. So kamu kena buat sendiri. Okey. Ingat, salah tak apa. Okey, salah tak apa. Normally memang kita dalam proses pembelajaran kan, memang kita akan buat salah. Salah itu adalah good sign. Sebab bila kamu salah, kamu dah tahu. Oh, lain kali saya tak boleh buat macam ni. Yang penting tu kamu kena tahu cara yang betul. Okey? So, seorang saja bagi jawapan. Yang lain? M sama dengan 12 Tak dengar. 12. 12 juga. Okey, 12 saya dengar. 12. Okey. Kais tu dapat. Kills tu siapa? Kills. K-I-R-Z Dia dapat juga M sama dengan 12. Okey, tapi ingat kat sini dia guna huruf kecil dengan M. Kamu kena tulis huruf kecil dengan M Okey, nampaknya kebanyakan orang dapat Syakir. Oh, okey. Syakir. Okey. So, nampaknya kebanyakan orang juga dapat M sama dengan 12. Okey, kita cek tengok betul atau tak betul. So, senang saja. Kita terus salin balik persamaan kita. Hanya bila kita nampak saja N, kita letak kurungan 2. Sama dengan 8. Okay? So, M tolak dengan 2 darab 2 dapat 4 sama dengan 8. Memang betul dah. 8 tolak 4, saya pindah sini tambah 4. So, dapat jawapan 12. Itulah jawapan kita. Tak susah kan? Sama juga kita tengok untuk soalan C. 2Q tambah P sama dengan 5. Cari nilai P. Dia nak cari nilai P. So macam mana? It's okay. Just tulis siap-siap kat situ. Q tu negatif 1 kan? So kita salin. 1 tanpa Q saja. Letakkan negatif 1. Tambah dengan P. Sama dengan 5. Ingatlah. So, kita kena buat substitution, iaitu kita kena gantikan Q tu sama dengan negatif 1 dulu. Walaupun kamu belum dapat lagi jawapan, tapi kamu ada gantikan Q tu dengan negatif 1, kamu dah boleh dapat 1 markah. Okay? So, dalam peperiksaan, jangan kosongkan jawapan tu. Okay? Jangan ingat, oh saya tak tahu, tak mau buatlah. Yang benar ni, kalau kamu gantikan saja dah dapat markah. Okay, so kita teruskan. 2 darab negatif 1, kita akan dapat negatif 2. Jangan lupa banyak pelajar dia akan ignorekan negatif ini. Tambah dengan P sama dengan 5. So jadi P itu sama dengan 5. Tolak 2 tu saya pindah ke sini jadi tambah 2 sama dengan 7. Senang kan? Betul tak? Tak susah kan untuk soalan macam ni? Kalau dalam peperiksaan kalau soalan ni memang untunglah. Okey, kita teruskan. Okey, untuk soalan D tu macam mana? Dia ada 2 soalan kan? Okey, satu soalan dia nak cari nilai X apabila Y tu sama dengan 2. So kita just tulis sajalah. Okey. Okey, bila Y tu sama dengan 2. Okey. So first kita kena gantikan lah. X tambah 2Y kan? Darab dengan 2 sama dengan 7. So maksudnya X tambah dengan 2 darab 2 dapat 4 sama dengan 7. So X tu sama dengan 7 tolak 4. Saya dapat 3. Macam ni. Dah dapat satu jawapan. Okay? Satu lagi. Bila kita X sama dengan 0. So just buat sajalah. Lagi senang, X ni kosong lah. Tambah dengan 2Y sama dengan 7. So bila cikgu nak cari Y, kosong ni dah tak ada dah. Kalau kamu tak tulis pun tak apa, terus 2Y sama dengan 7. So sama dengan 7 bahagi 2.
dia juga sama dengan 3 dan 1/2. Kan? Normally, bila kamu buat banyak latihan kan, untuk soalan ni kamu dah boleh cepat. Okay? Okay, untuk soalan E tu macam mana? Soalan E tu macam mana? Sama juga ah. So bila kita nak cari P, bila Q tu sama dengan 6 kan? So when Q tu sama dengan 6, kita kena ganti. Ayuh. Kena adjust dulu. Okay. So just ganti sajalah. 1/2 P tolak dengan 6, dia sama dengan 14. So bila cikgu nak cari P, maksudnya kita kena step by step lah, kan? So apa yang kita nak buat tu, first, nampak tak? Sebab saya nak cari P saja. So benda yang tak ada kaitan tu, nak tengok tolak 6 ni lebih jauh daripada 1/2 kan? So saya kena pindah tolak 6 ni. So bila saya pindah tolak 6 ni, saya dapat 1/2 P sama dengan 14 tolak 6. Okay? 14 tolak 6 tu saya dapat 8. Kan? So sekarang kamu dah dapat 1/2 P sama dengan 8. So cikgu nak tanya, 1/2 tu maksud dia macam mana? Per 2. Maksudnya dia bahagi 2 kan? So bila saya bahagi 2, saya darab ke sini, dia akan jadi pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi darab lah. So jadi P, yes? 1/2 P tolak 6 sama dengan 14. Lepas tu kalau nak pindah ke sana, jadi tambah ke tolak? Bagus. Okey. Sini kita kena letak tambah. Okey. Tengok cikgu buncoi. Tolak 6 ni, sebab saya tengok message, tengok kat sini, ada orang message saya. Tolak, pindah ke sini, dia jadi tambah. So kamu akan dapat 20 lah. Okey? Kita dapat 20. So sekarang apa yang kita nak buat kat sini? Yo, selalu tertekan ya. Okey, 1/2 P tu sama dengan 20 macam mana? Satu per dua. Kalau kamu nak tulis kat macam ni, 1/2 P, kamu darab dengan 1/2 darab P, kamu boleh tulis macam ni juga, betul tak? P/2. Betul tak? Per 2 tu maksud bahagi 2. So kalau bahagi 2, saya kena darab ke atas, dia akan jadi 2 darab, saya tekan juga, sama dengan 40. Itulah jawapan kita. Boleh kan semua? Okey ha? Okey, kalau kamu tak nak tengok macam ni, kamu tak nak guna P/2 ni, sebenarnya kamu guna P/2 lebih cepat lah. Kalau kamu tak nak kan, 1/2 P tu memang dia sama dengan 1/2 darab P. So kalau kamu darab, kamu pindah ke sebelah kanan, kita akan jadi bahagi 1/2, betul tak? So kalau bahagi 1/2, dia akan jadi darab 2/1. Maksudnya darab 2 lah, dapat 40 juga. Kamu boleh guna konsep macam ni juga. Kalau tak, kamu tengok bahagi 2 darab ke atas, terus darab ke atas. Okey? Boleh dapat juga jawapan 40. Okey ha? Okey, cikgu padamkan benda ni dulu. Saya selalu tekan pen saya. Bila tekan pen, dia akan terkeluar. Okey, untuk soalan 2 tu macam mana? E2 tu macam mana? Saya padam dulu. Okey, semua cuba jawab dan tengok dapat jawapan apa. Kalau dah siap, boleh tulis di chat box. Cikgu nak check.
Okey. Negatif 12. Negatif 14. Betul tak? 17. 12. Tak dengar tu. Okey. Cikgu tak kira lagi ya. So Q tu sama dengan negatif 12. Orang lain? Okey. Dapat jawapan apa? Ni dapat jawapan apa? Tulis di chat box kalau kamu tak boleh buka mic. Bareh tu dapat jawapan apa? Risha? Rizwan? Kat sini dia cakap P tu sama dengan 4 kan? So apa yang kita nak buat tu kita ganti masuk. 1/2 P tu sama dengan 4. Okay? Tolak Q sama dengan 14. So sekarang apa yang boleh settle kita settlekan dulu. 1/2 darab 4 kita dapat 2 kat sini. Betul tak? Tolak dengan Q sama dengan 14. Okay? So sekarang kita teruskan. Tolak Q ni saya tulis tolak Q sama dengan 14 tolak dengan 2. So saya dapat negatif Q sama dengan 12. So sekarang Q ni sama dengan apa? Kalau kat sini negatif Q sama dengan 12, Q tu sama dengan negatif 12. Okey, pandai. Betul dah jawapan ni. Okey? Okey, sekarang tengok F pula. F tu dia cakap diberi negatif 5A tambah dengan 8B sama dengan 13. Cari nilai A bila B tu sama dengan 1. Wah, ini senang saja. Tolak 5A tambah 8 darab 1 memang 8 lah. Kalau kamu nak tulis tu 8 sama dengan 13. Okay? So next step, tolak 5A sama dengan 13 tolak 8. Tambah pindah ke kanan jadi tolak. So kita dapat negatif 5A sama dengan berapa? 5, betul tak? So A tu sama dengan apa? 5. Kat sini negatif 5A tu maksudnya darab negatif 5 lah. So pindah ke sini dia jadi bahagi negatif 5. So kita akan dapat negatif 1. Okay? Kita tengok lagi soalan yang kedua ni. Okay, bila A tu sama dengan negatif 1 pula. So kat sini negatif 5. A tu negatif 1. Just tulis saja, buka kurungan. Tambah dengan 8. B tak sama dengan 13. Okay. So, negatif-negatif kita akan jadi positif. Ingat tak? Okay, jangan ignorekan yang negatif ini ya. So, kita akan dapat 5. Tambah dengan 8. B sama dengan 13. Siddhartha, kamu baru masuk, lepas tu kamu cakap live problem. Hari tu kamu masuk awal, hari ni kamu lambat masuk. Okay. So kita teruskan 8B kat sini. Lepas tu kita dapat 13 tolak 5 kan? Sebab sini tambah, pindah ke sini jadi tolak. Okay, so kita dapat jawapan dia berapa? 8 juga kan? So kalau 8B sama dengan 8, B itu sama dengan 1. Itulah jawapan kita. Okay semua? Boleh tak?
So far ada problem? Tak ada, tak ada. Ada. Samsul okey tak Samsul? Samsul. Ahmad Samsul. Okay. Saya faham. Okay. Samsul, apa tempat yang kamu tak okey tak? Ada tempat yang tak okey tak? Tak ada masalah sikit dengan line. Tak dapat dengar dengan jelas. Oh, okey. Soalan F. Oh, okey. Okey, Haika, it's okay. Kalau kamu line tu tak okey kan, asalkan kamu cuba masuk. Lepas tu kalau betul apa yang kamu boleh tangkap kan, boleh dengar kan, kamu dengar dulu. Lepas tu kamu boleh tengok video yang cikgu record. Okey, untuk buat macam ulang kaji lah. Tempat yang tak jelas tu kamu boleh dengar balik. Okey, untuk soalan F tu, sebenarnya dia macam ni, sama je. Okey, kamu tengok Okey, soalan dia dah beri kamu B tu sama dengan 1 kan? Dia nak cari A, betul tak? So macam mana? Kita just ganti saja. Nampak tak? Apa yang cikgu ada tu, saya salin balik. Tolak negatif 5A, saya tulis negatif 5A. Tambah dengan 8B kan? So B ni sebenarnya dia 1. Betul tak? So kalau 1, 8 darab 1 memang 8 lah. Tak perlu tulis lah. Terus tulis 8 sajalah. Sama dengan 13. Ini adalah apa yang saya buat tu. Saya hanya gantikan B tu ke dalam 8B kat sini. Okay? So saya akan dapat persamaan ini. Lepas tu, kita hanya pindah saja. 8 tambah 8 kan? Saya pindah ke sebelah kanan, dapat tolak 8. So negatif 5A sama dengan 13 tolak 8. So kamu kira tengok. 13 tolak 8, kita dapat 5. Betul tak? So, soalan dia nak cari A saja. So maksudnya negatif 5 ni saya kena pindah lah. Negatif 5A maksudnya negatif 5 darab A. Okay? Boleh tak Samsul? So kat sini darab, bila saya pindah ke sebelah kanan, dia jadi bahagi. So 5 bahagi negatif 5, 5 bagi 5 dapat 1. Positif negatif dapat negatif. So jawapan dia negatif 1. A adalah sama dengan negatif 1. Okay. Untuk bahagian 1 ni, F1 ni, Samsul okey tak? Okay. So kita teruskan dengan B ya. Okay, sebenarnya dia sama saja. Okay, untuk soalan B, sekarang dia nak kamu cari B dah. Cari nilai B jika A itu sama dengan negatif 1. Maksudnya, kalau saya ada nilai A sama dengan negatif 1, bila saya buat kat sini, saya just ganti saja. Negatif 5A. A ni dah bagi dah negatif 1. So, saya salin saja. Negatif 5 ganti negatif 1. Tambah dengan 8B sama dengan 13. Yang ni saya just salin dari persamaan saya saja. Kan? So lepas tu kita nak settlekan. Kalau ada kurungan kita kena buka dulu. So negatif-negatif memang kita dapat positif. Okay, 5 darab 1 kita dapat 5 lah. Tambah dengan yang ini saya salin balik 8B sama dengan 13. So sekarang cikgu nak cari B saja. Okay, nak cari B saja. Maksudnya yang tak ada kaitan dengan B ni, 5 dan 8 ni, saya kena pindah ke sebelah kanan. Tapi bila kita pindah ke sebelah kanan, kamu kena ikut urutan dia. Okay, yang lebih jauh daripada B tu, saya kena pindah dulu. Okay, so 5 tambah 5, saya kena pindah ke sebelah kanan jadi tolak 5. So 13 tolak 5, saya dapat 8. Lepas tu 8B sama dengan 8 kan? Saya nak cari B saja. So kalau nak cari B saja, 8 tu 8B maksudnya darab B. So darab, saya pindah ke sini dia jadi 8 per 8. Iaitu sama dengan 1 lah. Kalau kamu cepat dah tahu dah, nampak macam ni saja dah boleh terus tulis 1. Sebab 8 bahagi 8 sama dengan 1.
Okey tak Samsul? Haikal tu line tu tak okey kan? Samsul okey ya untuk yang dua ni. Soalan dua ni. F2. Kenapa ada kurungan? Oh, okey. Sebab, okey, mengapa kita nak letak kurungan tau? Okey, sebab macam ni. Kita nak gantikan negatif 1 itu ke dalam A, betul tak? Sebenarnya dia macam ni. Negatif, sini tak boleh tulis. Saya tulis kat bawah lah. Sebab kat sebelah kanan saya susah nak tulis dah. Dia tak sensitif. Negatif 5A. Sekarang cikgu dah beritahu kamu. A ini adalah sama dengan negatif. A sama dengan negatif 1 kan? A ini sama dengan negatif 1. So, bila cikgu nak gantikan negatif 1 ni ke dalam A kan? Boleh tak saya tulis macam ni? Samsul cikgu nak tanya. Negatif 5, saya tahu A itu negatif 1. Boleh tak saya tulis macam ni? Boleh tak? Kalau cikgu tulis macam ni, cikgu tak tulis kurungan, apa maksud dia? Tolak 5, tolak 1. Dia akan jadi apa? Tak boleh. Mengapa? Kalau kamu tak letak kurungan, dia akan jadi tolak. Tolak 5, tolak 1. Negatif 5, tolak 1. Jadi kamu akan dapat jawapan negatif 6. Salah lah, dia bukan macam ni. Sebab kamu dah tahu negatif 5 tu, dia sebenarnya sama dengan apa? Negatif 5 darab dengan A. Betul tak? Okey? Kalau dia darab, kita kena letak kurungan. Barulah dia ada meaning darab tu. Faham tak? That's why, bila kita nak gantikan sesuatu unknown, normally kita nak letak kurungan juga. Okey? Kita kena letak kurungan. Nampak tak kat sini? Suara apa tu? Suara apa tu? Hello? Tutup mic. Apa yang ni? E tu siapa? E. Okey, sudah mute kan? Dia ada okey. So, tengok yang ni ada bila kita gantikan, kita kena letak kurungan. Okey, kena letak kurungan. Macam kalau dia 1, kamu tak tulis pun tak apalah sebab kamu memang tahu saya ganti 1 tu dia tak ada perubahan. 8 darab 1 memang dapat 8. So kamu tulis 8 okey je. Faham tak? Okey? Nampak tak? Dari tadi semua juga bila cikgu darab, okey, nak masukkan Y tu sama dengan 2. Saya tulis kurungan 2. Mengapa? Sebab kurungan tu maksud darab. Bila kamu darab, dia akan jadi macam ni. Negatif dia jadi positif. 5 darab 1 dapat 5. So nampak tak jawapan kita berbeza dengan yang tadi? Okey? Samsul okey ya Samsul? Okey, bagus. Okey. So ingatlah, lain kali kalau ada apa-apa tak okey, boleh tanya je, jangan malu. Okey? Kamu boleh just stop cikgu, mengapa nak kurungan, mengapa nak buat macam ni, boleh tanya. Okey? Next, kita nak tengok yang bawah kat sini. Okey, 2.2.3 ini dia cakap menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. So dia cakap yang mungkin, maksudnya kalau soalan tu dia bagi kamu dia bagi kamu satu persamaan linear dengan dua pemboleh ubah, tapi dia tak beritahu kamu M tu sama dengan apa, dia nak kamu cari M. Boleh tak? Boleh juga. Macam apa yang cikgu cakap tadi, terangkan tadi. Kalau dia tak bagi kamu salah satu nilai, maksudnya dia akan muncul banyak jawapan. Okey, dia ada banyak kemungkinan. Sebab mengapa? Kamu boleh buat macam ni. Kalau jawapan M tu sama dengan 1, kalau M sama dengan 1, N tu sama dengan apa? Kalau M tu sama dengan 2, N tu sama dengan apa? So kita ada banyak pasangan jawapan yang akan dapat. Okey? So contoh kat sini ya. So kamu boleh lihat kat sini. So kat jawab soalan macam ni kan. Okey? Kita boleh dapat banyak jawapan.
Dan jawapan kamu mungkin tak sama dengan skema jawapan cikgu pun. Asalkan kamu ganti dengan jawapan yang betul dan kamu terang baik-baik macam kat sini. Dia tuliskan. Tuliskan 3 pasangan. So apa yang dia nak tu hanya dia nak 3 cara atau 3 pasangan penyelesaian saja yang mungkin. So bagi 3M sama dengan N, tambah dengan N sama dengan 5. So kamu just tulis 3 sajalah. Okay, 3 pasangan saja. Macam mana? So first kamu boleh tetapkan M dulu. Kalau saya nak cari pasangan dia, saya tetapkan M dulu. Contohnya macam ni. Apabila M sama dengan 0. Ini number ini kamu boleh tetap sendiri ya. Tapi kamu jangan susah-susahkan kamu sendirilah. Okay, pergi ganti apabila M sama dengan 100. Okay, kalau jawapan tu besar, nanti kamu silap. Okay kan? So, kalau okay, kita just guna apabila M sebab dia cakap 3 pasangan saja kan? So, kamu tetap sendiri. M sama dengan 0, M sama dengan 1, M sama dengan 2. Okay. So, kita just cari pasangan dia lah. Apabila M sama dengan 0, kamu gantikan 0 ke dalam formula atau persamaan kita. M sama dengan 0, 3 darab 0, tambah dengan N sama dengan 5. So kalau darab sini dah dapat 0, N tu sama dengan 5. So ini adalah pasangan pertama. Apabila M sama dengan 0, N sama dengan 5. Okay? So soalan yang kedua, apabila M sama dengan 1, N tu sama dengan 2. Ini juga salah satu pasangan. Kamu darab saja. Nah, nampak tak? Tadi sama dengan 0. Sekarang N tu dah sama dengan 1. So saya tulis dalam kurungan tu 1 lah. 3 darab 1 tambah N sama dengan 5. Okay. So just 3 darab 1 darab 3. Okay, dapat 3. So 3 pindah ke sini dapat tolak. 5 tolak 3 dapat 2. So kita dapat pasangan yang kedua. Sama juga cara yang sama juga kita dapat pasangan yang ketiga. Okay. So mungkin banyak pelajar dia akan tanya, macam mana kita nak dapat pasangan ni ya? Macam mana kita nak dapat 0, 1, 2 ni? Sebenarnya 012 itu, okay, 01, kamu boleh tetap sendiri saja. Kalau kamu tak nak 012, kamu nak guna 100, nak guna negatif 1, nak guna negatif 59, is okay. Okay? Tapi, asalkan kamu kena gantikan jawapan kamu dengan betul saja. So, cikgu galakkan, kalau dia cakap 3 pasangan, so kamu just guna 012 sajalah, 4 pasangan, 0123. Macam ni je. Lebih senang. Kalau kamu gantikan 0 lebih senang. Sebab mengapa? Kalau ni 0, tengok. 3 darab 0 memang dah 0. Terus boleh dapat jawapan. N tu sama dengan apa? Kan? Okey ya semua. So, bila kita nak buat macam mana nak guna cara ini, bila dia tak bagi kita nilai. Sebab dia ada 2 pun boleh ubah. Kalau dia tak bagi kamu salah satu pun boleh ubah, kita kena cubalah. Okey? Maksudnya macam kaedah cuba-cuba. Kamu kena cuba apabila M tu sama dengan apa, N tu sama dengan apa. Macam ni. Okay? So sekarang kita tengok jom mahir ke 10. Okay ya? Semua okay ya? Okay, Kak Siri dah cakap tuliskan 3 pasangan penyelesaian bagi 8X tolak Y sama dengan 3. Dia cakap 3 pasangan. Betul tak? So, kamu nak ganti apa? So, kamu boleh tulis saja apabila, kita buat dulu yang apabila tu. X sama dengan 0, kan? Okay? Atau apabila X sama dengan 1. Kita just letak macam keadaan tau. Sebenarnya persamaan itu, dia adalah maksud hubungan. Kita nak tahu hubungan antara kat sini kan sebab pun boleh ubah dia X dengan Y. So kita nak tahu hubungan X dengan Y ni macam mana. Kalau X tu dapat 0, Y tu dapat apa. Itulah hubungan yang kita nak tahu. Okay, so sebab dia nak 3 pasangan saja. So kamu just tetapkan X apabila X sama dengan 0, apabila X sama dengan 1, apabila X sama dengan 2. Dan ada 2 cara dah. Tengok saya cakap 2 tapi saya tulis 3. Okay, saya tertekan pula. Okay. Okay, so sekarang let's say kat sini. Kalau kita tahu X sama dengan 0, so kita just gantikan ke dalam sajalah. Kamu tengok 8
formula kita ada 8 kan? X tu sama dengan 0, tolak dengan Y, sama dengan 3. Okay? So sekarang 8 darab 0 memang dapat 0. So negatif Y sama dengan 3. So Y tu sama dengan apa? Negatif 3. Tolak, kita pindah sini jadi tambah. Tambah, pindah ke sebelah dapat tolak. So kita akan dapat negatif 3 sama dengan Y lah. Maksudnya Y tu sama dengan negatif 3 juga. Okay? So inilah pasangan pertama. Apabila X sama dengan Y, X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 3. So kita check balik pasangan yang kedua tu macam mana. Apabila X tu sama dengan 1, so just ganti masuk. Tolak Y sama dengan 3. So apa yang kita akan dapat? Kamu boleh, kalau kamu tak nak buat macam tadi kan, negatif Y ni saya boleh pindah ke sebelah kanan. So saya dapat 8 di sebelah kiri. 3 ni saya pindah ke sini tolak 3 sama dengan Y. Betul tak? 8 tolak 3 saya dapat 5 sama dengan Y. Tapi kita nak cari Y bukan nak cari 5 kan? So kita kena tulis macam ni. Sebab 5 sama dengan Y, maka Y sama dengan 5. Itulah jawapan yang kita nak. Okay? Sama juga apabila X dengan 2. Kita just darab masuk saja. Tak susah kan? Okay? 8 darab 2 dapat 16. Tolak 3 sama dengan Y. Okay? Sebab kita pindahkan 3, pindah ke sini dapat tolak 3. Negatif Y, pindah ke sini jadi tambah. Okay? Tolak jadi tambah lah. So kamu akan dapat 13 sama dengan Y. Dan Y tu sama dengan 13. Itulah jawapan yang kita nak. Jadi kita ada 3 pasangan, nampak tak? Apabila X tu, nah inilah pasangan kita. Apabila X sama dengan 0, Y tu sama dengan negatif 3. Apabila X tu sama dengan 1, Y tu sama dengan 5. Apabila X tu sama dengan 2, Y tu sama dengan 13. So inilah 3 pasangan cara penyelesaian kita. Dan nampak tak? Sebenarnya inilah adalah hubungan antara X dengan Y. Okay? So apa yang kita belajar di topik persamaan linear ini sebenarnya hari tu first hari saya cikgu cakap persamaan linear tu, okay, persamaan kan. Bila cikgu cakap benda tu, dan memang okay, dalam topik algebra ni memang kita nak tahu okay, hubungan antara pemboleh ubah kita. Bila kita cari X, cari nilai Y, sebenarnya kita nak tahu hubungan juga. Okay? Okay, so far okay tak yang ni? Okay, untuk soalan kedua dan soalan ketiga, okay, nak bincang tak? Ada cikgu bincang satu lagi lah. Okay, untuk soalan 3 ni, cikgu bagi macam jadi sebagai homework lah. Kamu buat sendirilah. Okay tak? So, cikgu bincang lagi soalan 2. So, soalan 2 ni dia cakap, nyatakan 3 pasangan juga. So, just nampak saja 3 pasangan. Maksudnya kita nak ada 3 cara lah. Okay, kita nak tahu. So, kamu boleh tentukan saja apa-apa pun boleh. Tapi normally cikgu galakkan guna yang paling mudah apabila okay, tengok kat sini. P tu, kamu boleh yes. Dalam macam ni dia ada kembangkan juga kah? Kembangkan, macam mana kembangkan? Macam contoh macam soalan macam ni kena kembangkan tak? Bila kamu darab tu macam sebenarnya macam kembangkan lah. 8 darab 2 tu kembangkan lah. 8 darab 2 kan? Okay, thank you sir. It's okay. Bagus, ada soalan. Okay, sama juga kalau kamu tak nak letak, normally kat sini dia senang sajalah, macam darab saja. Okay? Kalau P, let's say lah dia bagi kamu, kalau dia nak bagi nilai tu, P tu sama dengan X tolak 1. Yang benda tu lah barulah kamu kena kembangkan. 10 darab dengan P kan. So 10 darab X tolak 1. Barulah bila kamu ganti masuk baru kita kembangkan. Okay? Tak, kalau tak, sebenarnya dia macam pendarapan biasa sajalah. Okay? Yang pendarapan biasa 8 darab 2 macam ni, 8 darab 1, 8 darab, memang juga kira sebagai kembangan jugalah. Okay?
So sekarang 3 pasangan kan, kamu tetap sendiri saja. Kamu nak tetap P ke, nak tetap Q ke, is up to you. Boleh juga. Okay, so normally saya akan pilih yang nombor tu paling banyak lah, 10 ni lah. Saya tulis P tu apabila P tu sama dengan kosong. Apabila P itu sama dengan 1, kita nak tengok dia punya hubungan. So yang ketiga tu apabila, sorry saya tulis salah. P itu sama dengan 2. Kan? So kita buat one by one. Okay, first kali. Apabila P sama dengan kosong, kamu tengok 10 darab kosong kan? 10 darab kosong. Ini juga boleh dikatakan sebagai kembangkan dah. 10 darab kosong. Tambah dengan 2Q sama dengan negatif 6. So darab kosong memang kosong lah. So 2Q tu sama dengan negatif 6. So kalau saya nak cari Q tu, darab 2 saya pindah ke sini jadi bahagi kan? Negatif 6 bahagi 2. So kita dapat negatif 3. Itulah. Okay, satu pasangan dah dapat. Okay, kita tengok pasangan yang kedua tu macam mana. Apabila P tu sama dengan 10. So 10 darab 1 tambah dengan 2Q sama dengan tolak 6. So apa yang kita boleh dapat? 10 tambah 2Q sama dengan negatif 6. So bila kita nak cari Q tu, 2Q sama dengan negatif 6 tolak 10. Tambah 10 saya pindah dapat tolak 10. So jadi 2Q tu sama dengan tolak 16. Okey, tapi soalan nak Q kan? Tolak 16 bahagi 2, kita dapat Q tu sama dengan negatif 8. Ini kita dapat pasangan yang kedua. Okey? So untuk yang P macam mana? P sama dengan 2. Sama juga. Nampak tak? 10 P itu 2 tambah dengan 2Q sama dengan negatif 6. So ini kita dapat 20 tambah dengan 2Q sama dengan negatif 6. So cikgu nak cari Q saja. So saya pindahkan 20 ini. Saya dapat negatif 6 tolak 20. Jadi 2Q adalah sama dengan negatif. Hutang orang RM6, hutang lagi RM20, kita dapat hutang lagi RM26. So akhirnya Q sama dengan negatif 26 bahagi 2. So kita dapat negatif 1, 3. Okey. So itulah jawapan kita. 3 pasangan kan? Apabila P sama dengan 0, Q tu sama dengan negatif 3. Apabila P sama dengan 1, Q sama dengan negatif 8. P sama dengan 2, Q sama dengan negatif 13. Itulah pasangan kita. Tak susah kan? Kalau soalan tu dia tak terangkan nak 3 pasangan, dia nak 4 pasangan, kamu kena buat lagi lah. Apabila P sama dengan 3. Kalau 5, kamu buat 2 lagi. Okey? Itu je. Okey, setakat sekarang ada apa-apa soalan tak? Ada tak? Aku nak tengok chat. Sir, Yes. contoh yang kita belajar ni sir, confirm kan akan masuk dalam exam kan? Dalam quiz akan ada. Tapi exam kan mungkin dia soalan tu akan ada juga. Tapi susah nak beritahu kamu tahu sebab penilaian akhir tu dia soalan SPM kan. SPM tu dia seluruh Malaysia. Maksudnya bukan cikgu yang keluar soalan tu. Cikgu tak tahulah. Oh, okay. Tapi dia memang dalam silibus kamu. Maksudnya kamu kena belajar lah. Okay. Okay? Dalam peperiksaan akan keluar tak? Mungkin keluar. Okay? Dan kamu jangan ingat hanya prepare untuk peperiksaan saja. Seperti apa yang Sir cakap hari itu kan. Okay, sebenarnya topik algebra ni sangat-sangat penting. Dan kalau kamu tak master untuk topik ini kan, bila kamu pergi ke next semester, kamu belajar walaupun dia bukan algebra. Okay, mungkin dia masuk topik lain.
Tapi yang basic-basic ini kamu kena tahu. Kalau tak kan, bila kamu jumpa soalan penyelesaian masalah, kamu tak tahu nak macam mana menyelesaikan masalah dah. Sebab banyak tahu soalan yang macam penyelesaian masalah, kita kena tulis dalam bentuk persamaan. So that's why sebenarnya algebra ni sangat-sangat penting. Sebab algebra kita nak tahu hubungan antara pemboleh ubah. So dari hubungan itu, barulah kita boleh cari nilai pemboleh ubah itu. Maksudnya dalam soalan tu, ada benda yang kita tak tahu. Macam tadi, seekor ikan harga dia berapa? Kita tak tahu kan at first. Kan? Tapi bila kita tulis, kita dapat maklumat, kita kumpulkan maklumat daripada soalan itu, kita dah boleh tahu, kita dah boleh form persamaan kita. So dari persamaan kita barulah kita tahu, oh harga seekor ikan tu berapa, seekor ayam tu berapa. Okay? Kita boleh dapat cari. So sebenarnya ini sangat penting. Dan bukan saja dari segi exam tau. Okay? Dalam kehidupan kamu, kalau kamu betul-betul tahu macam mana nak form formula, bila kamu dalam kehidupan kamu jumpa soalan macam ni, okay, kamu nak selesaikan, kamu boleh guna cara matematik untuk tolong kamu dalam bisnes kamu. Itu lebih penting daripada exam. Faham tak? Okay? So kalau kamu tanya saya boleh masuk tak dalam exam? Okay, quiz dia akan masuk, sebab quiz cikgu yang handle kan. Tapi yang penilaian akhir tu cikgu tak tentulah. Okay, tak tentu sebab mengapa? Yang tu untuk seluruh Malaysia. Soalan tu kita tak tahu. That's why sangat pentinglah online class. Okay? Sir. So maknanya kami kena kuasai semualah apa yang kami belajar ni kan? Ya, betul. Okay. Sebab tak banyak chapter juga kan. Kita ada 3 topik saja kan. Topik pertama dan sekarang kita dah masuk tengok dah nak habis dah topik kedua. Tinggal last kali 2.3 saja tau. Persamaan serentak. Okay, kita ada 2 cara nak belajar saja. Dah habis topik kedua. Lepas tu nak masuk topik ketiga dah. Kalau ada masa lagi kita buat ulang kaji banyak. Dari topik pertama sampai topik ketiga. Okay, memang kita kena kuasai benda yang dalam silibus kita. Ada apa soalan lagi? Okay, untuk soalan yang ketiga ini kan, okay, cikgu nak kamu semua buat sendiri, cuba sendiri. Sebab tadi cikgu dah cakap banyak dah kan? Kamu kena buat sendiri, 3 pasangan. Okay, senang saja, M tolak N sama dengan 5. Tapi kena ingat kalau kat sini dia tolak tu, kamu kena berhati-hati. Nanti pindah ke sebelah kanan jadi tambah. Kalau kamu tak pindah tu, kamu kira sampai akhir, negatif tu jangan ignorekan. Okay, kita nak cari N saja. Okay, ini sebagai homework. Next week kita akan terus masuk 2.3. Okay, setakat sekarang ada apa-apa problem tak? Okay, cikgu discard dah. Tunggu saya unshare dulu. Okay, wait lah. Okay, saya stop recording dulu.